Assalamualaikum. Apa khabar semua WhatsApp everybody? Apa khabar semua? Saya baik. Sehat ke? Sebab kita tahu hari ini hari Jumaat. Yep. Biasalah hari Jumaat ni orang kata lagi hari bersemangat lah. Betul. Sebab kita dah nak cuti kan? Cuti besok 2 dah hari. weekend kan? Ya. Okey, kepada anda yang sedang menyaksikan kami, anda sedang menonton kami secara langsung menerusi siaran 116 MyTV Suka TV, dan tak lupa juga anda boleh download aplikasi MyTV mana-mana untuk tonton kami di mana sahaja anda berada. Boleh download di Google Play ataupun di App Store pun boleh. Anda bersama saya Haili Habibti Dan saya Elfie Martin. Yes. Okey Haili. Okey. Haili tahu tak esok ada sambutan apa dekat Malaysia? Hari ini pula. Esok kita ada Hari Sukan Negara. Yes, betul tu. Kita ada sambutan Hari Sukan Negara. Pandailah awak. Ya, of course. Kita kena tahu. Kita kan host. Okey, dan of course lah Suka Pagi akan selalu sajikan konten-konten yang up to date. Betul. Jadinya mestilah Suka Pagi akan bawakan tetamu yang berkaitan Hari Sukan Negara. Betul tu Elfie. Yeah. Dan sekejap je lagi. Happy. Sekejap je lagi kita ada seorang atlet renang Malaysia yang, ya Allah, Masya Allah. I duk dengar, I duk tengok selalu tahu macam orang post dekat social media kan. Ada yang post dekat TikTok, cakap atlet kita ni handsome. Sekali saya jumpa memang handsome. Jadi kepada penonton Suka Pagi yang minat dengan atlet renang Malaysia kita, iaitu Steve Q, teruskan menonton sehingga ke penghujung rancangan kami sebab kita ada berborak dengan Steve hari ini mengenai topik kita hari ini, iaitu Hari Sukan Negara, Legasi Harapan Sukan Malaysia. Sebab kita tahu Steve ni muda ni. Betul. Yes. Begitu muda sekali ya. Dan kita nak bawakan kepada anda lah atlet negara kita. Yes, tak sabar nak dengar cerita kabarnya pergi ke Sukan Asia yang baru-baru ini kan. Yes. Okey, kita tak nak buang masa. Kita nak up to date lagi dengan penonton-penonton kita mengenai berita-berita semasa yang berlaku dalam dan juga luar negara. Jadi untuk tidak membuang masa, mari kita ke segmen yang pertama, Apa Cerita Hari Ini. Haili. Ya, saya. Okey, ada yang student Malaysia pergi ke luar negara. Okey. Tak kurang juga negara kita pun menyediakan perkhidmatan pendidikan yang bertaraf tinggi juga. Bertaraf antarabangsa juga ke? Ya, sebenarnya. Okey, faham. Begitu juga di USM tawar program akademik berimpak tinggi di Kuala Lumpur. I see. USM ya? Ya, betul. Okay. Di Georgetown University Sains Malaysia USM mengambil langkah strategik dalam menyerlahkan keterlihatannya melalui transformasi dan penjenamaan semula kampus di Kuala Lumpur atau dikenali USM at KL dengan sasaran peningkatan 100% enrolment pasca siswazah. Pasca siswazah. Okey, pengerusi lembaga Governor USM Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein berkata USM at Kuala Lumpur adalah pusat pembelajaran dan penyelidikan terletak di tengah bandaraya Kuala Lumpur dan menawarkan program ijazah tinggi yang kompetitif, berdaya saing dan bernilai tinggi. Ini yang kita mahukan kerana negara kita juga mampu mengeluarkan institusi pengajian tinggi yang bertaraf antarabangsa. Ya, saya setuju, betul. Jadi program-program seperti ini sangatlah bagus. Sebab apa? Kita nak membantu sistem pendidikan kita juga. Orang kata kan, untuk orang kata kita mengalu-alukan lagi orang daripada negara luar. Negara luar datang ke negara kita. Daripada negara luar untuk datang ke negara kita dan menuntut ilmu di sini. Ya, betul. Begitu juga dengan kita. Jadi orang kata apa? Kontra servis. Yes. Orang kata kau ingat review kontra servis?
habis. Ini lecturer negara kita pun apa tidak kurangnya. Tidak kurang hebatnya. Betul. Bukan main lagi. Okey, tadi kita dah berborak mengenai sistem pendidikan di negara kita. Sekarang ini kita nak berborak mengenai orang kata sistem jalan raya di negara kita. Orang kata apa? Kerja raya lah kan? Di mana kerajaan cadang laksana tidal flow di lebuh raya Sungai Besi, Seremban bermula November ini. Ramai tertanya-tanya apa itu tidal flow ni? Tidal flow ni adalah satu kaedah di mana untuk mengurangkan lagi situasi orang kesesakan lalu lintas di waktu-waktu puncak. Jadi dia akan buka satu lagi jalan di lorong yang bertentangan. Okey, kerajaan bercadang melaksanakan tidal flow di lebuh raya Sungai Besi, Seremban bermula dari persimpangan Astro ke jarak 200 meter sebelum terowong Smart pada November ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, walau bagaimanapun, kajian lanjut akan dilaksana oleh pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, Polis Diraja Malaysia dan Kementerian Kerja Raya melalui Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk meneliti pelaksanaannya. Bagi saya, ini adalah sangat penting dan juga harus sebab kita tahu kan di kawasan-kawasan lebuh raya lebih-lebih lagi di waktu peak hour ataupun di waktu-waktu cuti. Musim-musim cuti ni awak memang sesaknya bukan main lagi. Balik ke kampung kan? Ya betul. Jadi tidal flow ini sangatlah perlu untuk kita selaraskan kembali ataupun bagi lancar kembali kesesakan lalu lintas yang kita alami selama ini. Betul. Itu dia. Baik, next kita ada apa lagi, Sekarang Alfie? ni kita pergi ke berita luar negara. Ini satu dunia digemparkan dengan peperangan semua umum pun tahu Israel dan juga Palestin. Ini adalah jumlah, kita nak update ya, jumlah kematian di Gaza meningkat kepada 1,537 orang. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, di Gaza, Kementerian Kesihatan Palestin mengumumkan sehingga semalam hari Khamis jumlah rakyat Palestin yang meninggal dunia di Gaza akibat peperangan ialah seramai 1,537 orang. Jumlah berkenaan adalah termasuk 500 kanak-kanak, 276 wanita yang terbunuh sejak Israel melancarkan serangan udara balas dendam pada hari Sabtu. Sayur hati nak baca benda ni, berita-berita yang berduka citakan ini. Dan turut dimaklumkan seramai 6,612 orang yang turut cedera dalam insiden peperangan inilah. Ya, faham. Jadi itu yang saya rasa sangat-sangat menduka citakan. Saya rasa sepanjang minggu ni seluruh rakyat Malaysia turut berduka cita dan dunia turut berduka cita. Jadi sama-sama kita doakan ya, doa banyak-banyak sempena hari Jumaat yang berkat ini ya. InsyaAllah. Semoga peperangan ini akan, orang kata apa, dah tak ada dah lagi tembak menembak bom mengebom ke apa ke atas Palestin. Selamatkan Palestin. Ya, selama 76 tahun kemelut antara dua negara ini tidak habis-habis lagi. Tidak habis lagi. Allahu Akbar. Baik, kita nak teruskan lagi. Ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Hari Sukan Negara. Di mana Hari Sukan Negara atur 66 program menarik liputi pelbagai peringkat umur. Itu. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli mengharapkan 66 program Hari Sukan Negara yang berlangsung hujung minggu ini mampu menggamit penglibatan 5 juta rakyat Malaysia. Beliau yang muncul di studio Astro Arena pada Khamis tekad menjadikan Malaysia sebagai negara sukan dengan tujuan merakyatkan dan membudayakan sukan sejak penganjurannya pada 2015. Saya setuju. Sebab apa? Bila kita ada pelbagai lapisan usia rakyat yang menyertai program daripada Hari Sukan Negara ini, kita dapat menerapkan semangat kesukanan dalam setiap generasi kita. Segenap generasi kita. Ya, betul tu. Jadi sama-sama kita raikan esok Hari Sukan Negara kita. Ramai-ramai Putrajaya tu untuk meriahkan Hari Sukan Negara. Jangan lupa datang kan daripada kita orang kata food hunting semua. Baik, kita sama-sama meriahkan lagi Hari Sukan Negara. Betul tu. Alright, kita dah sharekan berita dalam dan juga luar negara. Kami akan berhenti berehat buat seketika, tapi sebelum itu Suka Pagi ada sesuatu untuk dikongsi kepada penonton Suka Pagi. Jom kita tengok Suka Pagi Kongsi. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan pegaga dari Herbs Garden untuk dimakan pada waktu siang dan malam dengan harga serendah RM89 hanya di sukashop.com.
Yes, anda masih lagi bersama kami dalam Suka Pagi di saluran 116 MyTV ataupun anda boleh menonton kami melalui aplikasi MyTV mana-mana. Oh, betul. Kita nak nyanyi boleh? Boleh sila nyanyi. Renjes dipilih. Macam tu je. Awal je kita bagi. Ditepungilah tawar. Apa pasal kita nyanyi lagu? Jom kahwin. Kahwin. Ajak kahwin timeline. Boleh. Boleh. Saya dah lama menanti. Ya. Sekejap kita datang seorang lagi. Tak apalah, nantilah saya bagi jawapan nanti boleh? Boleh. Oh, selepas tengok tu. Lepas kena reject. Second choice. Okey, ni sebab apa? Ini kita nak ceritakan mengenai apa yang suka sangat. Oh, ya ke? Ya. Okey, apa yang kita suka sangat, Wak? Ni kita nak belanja ni sekarang ni. Kita nak belanja? Ya. Jomlah kita ke segmen seterusnya. Apa yang suka sangat? Hai beras kunyit ditabur. Tapi ini kalau suara yang sedap. Praktis. Ini kalau orang kata suara yang normal lah kita nyanyi irama dia. Rupanya awak ada genre lain. Ada genre lain lagu kahwin? Ya, katanya viral. Baskers nyanyi lagu kahwin direnjis-renjis. Tukar genre metal, Wak. Wow. Kita pula metal. Direnjis. Takut. Ya. Baru-baru ini itulah sebuah video di TikTok memaparkan sebuah kumpulan baskers yang bernama CSE Baskers dengan tontonan sebanyak 1.3 juta. Mereka sedang membuat persembahan menyanyikan lagu kahwin direnjis-renjis daripada genre irama Malaysia terus ke metal. Metal pula. Sorry, baskers. Metal tu awak. Metal tu saya. Permulaan nyanyian itu kedengaran mendayu-dayu kemerduan lagu yang didendangkan. Tapi, Wak, selepas beberapa saat kemudian kita dapat tengok perbincangan di antara ahli kumpulan baskers itu berbincang lah kan. Menggunakan bahasa badan. Bagaimana lagu ini nak go lagi lah. Mahu dimainkan lagi kan. Kita nak tengok sikit lah video tu. Katanya metal. Macam mana punya metal tu kan? Jomlah kita tengok. Jom kita roll the VT. Let's go. Sebagai raja sehari direnjis-renjis dipilih ditepungilah tawar, ai beras kunyit ditabur, disiram di air mawar, direnjis-renjis dipilih, ditepungilah tawar, ai beras kunyit ditabur, disiram di air mawar. Lepas duduk bersanding, jalan rambai berganding, salam bersalam keliling, sambil mata menjeling, direnjis-renjis dipilih, ditepungilah tawar, ai beras kunyit ditabur, disiram di air mawar. Begitu. Wow, menarik betul. Abang, saya nak ceritalah kan. Kalau saya pengantin tu, bang, saya tak tahulah, bang. Abang yang kena renjis kot, saya rasa. Kalau lah saya pengantin tu, I join headbanging sekali. Wow. Eloklah, awak dengan pengantin lelaki tu, dua-dua saya renjis kan. Siapa sangka air zam-zam. Haili, lagu kahwin yang begitu orang kata kelunakan irama Malaysia, irama Melayu, tiba-tiba digorkonkan. Mawar. Tapi sedap. Tapi sedap. Saya sukalah. Penyampaian berbeza. Yes, kepada CSE Baskers. Boleh teruskan lagi kan. I mean, ini adalah orang kata for fun. Kita tak violate apa-apa. Betul tak? Jadi kita pun teringin nak tahu, nak tengok lagi video-video yang akan datang. Mana tahu CSE Baskers nak belanja lagi. Betul. Nanti kita bawa datang sini lah. Bayangkan tu lagu kahwin. Betul nanti juga. Nanti saya sajak. Kita panggil dekat Suka Pagi. Ya, kita nak dengar lagu kahwin bersih. Kalau diorang datang kat Suka Pagi set kita, tak sabar nak mereka sebut mawar tu. Mawar. Okey. Okey, itu suara apa? Buat tadi? Mawar. Okey, itu adalah suara Princess Fiona. Kalau nak ni dia bersuara princess yang betul-betul, ini ada mereka akan datang ke Malaysia ni, Aili. Oh, seronoknya. Itu saya lah tu. Awak nampak tak saya macam siapa? Cuba awak teka. Kalau dari tepi macam Princess Jasmine. Salah. Siapa? Aurora sudah pakai macam ni. Alah. Betul. Betul. Aurora kan aku pakai macam ni. Okey, ini kerana mereka ada persembahan Broadway Disney Princess di konsert di Malaysia. Elfie jadi Cinderella. Saya jadi. Bolehlah. Tinggal kasut kaca. Okey, kepada peminat-peminat Disney, anda dah bersedia untuk perjalanan yang mempersonakan di mana melodi zaman kanak-kanak anda dan semua puteri Disney
kegemaran anda menjadi hidup. Kalau dulu tengok kartun, sekarang in real life. Kerana Disney Princess The Concert akan datang ke Malaysia pada penghujung bulan ini. Bintang-bintang terkenal ini akan naik ke pentas pada 31 Oktober dan 1 November di Dewan Plenary Pusat Convention KL meraihkan muzik setiap puteri Disney. Wow. Jika anda seorang peminat kisah-kisah abadi Disney dan lagu-lagu yang tidak dapat dilupakan, anda pasti akan mendapat layanan yang tiada tandingannya. Saksikan lagu Disney kegemaran anda seperti How Far We'll Go, The Whole New World, Color of the Wine, Part of Your World, Almost There, Let It Go. Let It Go. Yes, betul tu. Dan banyak lagi. Mereka juga akan berkongsi cerita di sebalik takbir eksklusif, kelakar dan menyentuh hati mereka dari masa ke semasa. Bestnya. Wow. Sama macam Princess. Ada gagak lah. Okey, kali ni bersesuai dengan topik kita. Kita nak orang apa yang kita suka sangat kan. Gagap. Saya cakap. Apa yang saya suka sangat, yang ketiga pula, ini adalah mengenai Hari Sukan Negara. Jomlah kita ramai-ramai semarakkan Hari Sukan Negara 2023. Sebab apa tau? Penonton semua nak tahu tak kenapa sambutan Hari Sukan Negara ini diadakan? Kenapa? Secara asasnya, semasa Hari Sukan Negara ini, kita nak satu Malaysia bersukan, bersenam, beriadah, kita nak menyemai pembudayaan dan merakyatkan sukan dalam kalangan masyarakat dengan amalan gaya hidup aktif dan sihat. Dan yang seronoknya lagi, korang boleh sertai aktiviti-aktiviti sambutan Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan, negeri, daerah, bahagian dan kawasan. Hari Sukan Negara dianjurkan untuk merealisasikan hasrat dan aspirasi untuk menggalakkan dan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai rakyat yang membudayakan sukan bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Selain daripada itu, ia juga dapat memupuk dan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Majlis perasmian sambutan Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan tahun 2023 akan diadakan pada 14 Oktober 2023 iaitu esok bertempat di perkarangan Istana Kehakiman Putrajaya yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Marilah datang ramai-ramai ke Putrajaya untuk meraihkan Hari Sukan Negara. Yes. Bawa family tu kan? Okey, tapi awak kita dah borak pasal apa yang kita suka sangat. Kita dah hargakan gosip lah awak. Oh, dah hargakan gosip? Ya, saya tak Jumaat boleh. ada gosip. Why not? Alright, kita nak berehat sebentar. Anda jangan ke mana-mana. Stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Yes, welcome back. Masih lagi bersama saya Aurora dan Shrek. Bolehlah. Untuk hari ini. Saya ingatkan saya ni Aladdin. Oh. Naik kapet. A whole new world. Tapi sesuai lah awak jadi Aladdin. Sesuai Aladdin jauh sikit lah. Alright guys, masih lagi dalam saluran 116 Suka Pagi di MTV terus. Di MyTV. Sebab apa Hailey ni, dia dari tadi kan duk kacau saya guys. Ada ke patut dia kata saya Shrek? Terganggu fikiran. MTV-Asia. Okey, Alright, guys. kita ada gosip ni. Penat saya hari Jumaat ni, tolong jangan buat saya menangis boleh Kita tak? santai-santai lah. Kita santai-santai. Jom kita ke segmen yang seterusnya. Jom membawang. Potong bawang sikit guys. Banyak tea ni. Okey, Hailey, saya nak tanya awak. Okey. Jika awak ada pasangan ataupun dah berumah tangga, awak nak jaga tak hati pasangan awak? Kena. Kenapa? Sebab dia pasangan saya lah. Kalau dia pasangan orang, saya tak boleh nak jaga. Kalau pasangan orang lain, biar pasangan dia yang jaga. Betul? Betul. Itu yang paling penting dalam rumah tangga dan juga adat berhubungan. Kenapa? Kita kena jaga hati pasangan kita. Apa masalah? Saya selalu jaga hati awak. Jangan buat kat sini. Kita pasangan pengacara je. Oh, bukan pengantin Bukan. Okey, next. Alright, ini ada mengenai kisah rumah tangga Bella Astila dan juga Alif Aziz. Kata Bella, kenapa harus jaga hati pihak sana? Kata Bella Astila. Kepada siapa? Kepada Alif Aziz lah. Kepada Alif Aziz. Dia kata kat suaminya, kenapa perlu jaga pihak sana punya hati? Ya hati saya ni, Allah. awak saya ni isteri awak. Iyalah tu. Okey, ini berlarutan kerana perkongsian penyanyi dan juga pelakon Bella Astila menjadi perhatian ramai apabila mempertikaikan kenyataan suaminya iaitu Alif Aziz belum berhubung dengan aktris Sofia Al-Barakah.
Ambil Bukan kau suara. surah be Al-Barakah. Sofia Al-Barakbah. Ya, menerusi Instastory, Bella turut mempersoalkan mengapa Alif perlu menjaga pihak lain kerana bukankah sepatutnya perasaan isteri perlu diberi keutamaan. Yalah Ya, tu. ini paling penting sebenarnya. Ya, saya faham. Mungkin ada sedikit perselisihan faham yang berlaku ketika itu. Tapi kita harapkan sebab orang kata apa, Bella Astila dengan Alif Aziz ni kesayangan rakyat Malaysia. Betul sebenarnya. Pasangan kesayangan rakyat Malaysia because they look so good together. Kita pun di sini harapkan supaya tak ada benda-benda yang kecil-kecil ni kan, ataupun benda-benda yang lain yang akan mengganggu keharmonian rumah tangga mereka. Betul. Dan kita doakan supaya mereka pun dapat menangani masalah ini dengan secara profesional lah. Okey. Patah 1000 hatiku bila mengenangkan rumah nak dijual. Siapa? Kenapa? Ini adalah Sheila Hamzah. Betul. Ini kita nak borak pasal Sheila Hamzah. Ya. Okey. Sebab kebelakangan ini kita tahu Sheila Hamzah pun ada masalah. Masalah berkaitan dengan adik beradik, mengenai keluarga, dan of course kita di Suka TV mengharapkan yang baik-baik dan mendoakan yang baik-baik kesejahteraan keluarga Sheila Hamzah. Tapi ini adalah bawang kita yang seterusnya. Jadi kita kena baca. Okay? Beli rumah sendiri, jangan asyik selfie je. Gitu katanya. Sejak semalam hangat diperkatakan mengenai kemelut penyanyi Sheila Hamzah dan adiknya iaitu Syada Hamzah yang mempersoalkan tindakan kakaknya itu yang mahu menjual rumah banglo yang didiami mereka sekeluarga. Susulan isu tersebut, Instagram Syada diserang oleh netizen serta ada yang meminta penyanyi berusia 25 tahun itu tidak mengharapkan harta orang lain. Jadi inilah yang berlaku ya. Kadang-kadang biasalah orang kata apa, dalam keluarga ni air dicincang ni tak akan putus. Bak kata Chinese idiom. Kita tak ada Chinese sekarang kan. Ada juga pepatah Chinese. Ya betul ada. Blood is thicker than water. Cina cakap English. Ini wujud. Ini wujud. Blood thicker than water. Betul. Maksudnya kat situ hubungan kekeluargaan tu lebih erat mengatasi apa sekalipun. Betul. Jadi kita harapkan dan doakan yang baik untuk Sheila Hamzah sekeluarga. Betul itu. Kita doakan yang mereka ni baik-baik saja. Okey, itu pasal Sheila Hamzah dan keluarganya ni. Satu Malaysia pun telah dihangatkan dengan cerita mereka sejak 2 hari lepas. Betul. Back to back kalau kita buka social media saja memang kisah keluarga Sheila Hamzah dan juga ahli keluarganya. Dan tak kurang juga ada juga artis yang bagi komen. Betul. Dan ni bukan satu Malaysia dan nama pun satu Malaysia. Selebriti Azhar Sulaiman juga anggap keluarga bergaduh ni di media sosial satu tindakan bodoh. Faham. Okey, ni kerana bukan apa Haili. Betul. Kisah peribadi dan dibuat tatapan untuk semua orang. Yelah sebab ini adalah peribadi, betul tak? Ya. Rata-rata kita kena selesaikan di sebalik pintu rumah kita. Betul. Dan begitu juga pelakon Azhar Sulaiman menyifatkan ahli keluarga yang bergaduh di platform media sosial adalah satu tindakan yang sangat bodoh. Menerusi pengkongsian di Instagram, Azhar berkata tindakan tersebut hanya memburukkan lagi keadaan serta menyakiti satu sama lain. Saya ambil awak punya quotes tadi tu. Darah lebih pekat dari air. Betul. So dari situ pun kita tahu air dicincang takkan putus. Apa-apa pun kalau kita berbalah pun dia tetap keluarga kita. Seeloknya kita berbincang di luar di dalam selimut di belakang tabir lah. Jangan pamerkan pada orang. Ya, di dalam rumah sahaja. Ya. Jangan sampai keluar, okey? Okey, next. Yang ni pun panas juga, Wak. Yang ni kita dah baca pagi tadi, Wak. Kita dah send kat semua. Ya. Tertanya-tanya kan. Katanya artis lelaki baru kahwin dah ada kekasih lain. Tak tahulah siapa. Seorang selebriti lelaki yang baru saja mendirikan rumah tangga bersama seorang anak pelakon veteran didakwa mempunyai kekasih baru. Memetik Harian Metro, sumber mendakwa selebriti lelaki itu turut menjalin hubungan cinta dengan wanita yang juga ahli perniagaan serta memiliki perusahaan pemotoran. Ini macam tak tutup dah. Adakah ini sahih? Ini macam bagi tahu. Sahih ke cerita ni? Tak tahu, nama pun bawang, Wak. Nama pun tea. Kopi yang tertumpah belum tahu pahit ke manis. Betul. Begitu. Ini kan English tea. Ini pula All Grey tea. Okey. Itu je, kita dah cerita kepada anda membawanglah kisah-kisah dalam artis gosip negara kita. Dia nak kahwin dah. Okey, kita dah rehat sebelum Haili disandingkan. Okey, jangan ke mana-mana, stay tune bersama kita. Okey, bersempena dengan Hari Sukan Negara esok, kita bawakan special untuk anda. Okey, dekat Suka Pagi, eksklusif di Suka TV. Suka sangat.
Guys, masih lagi dalam Suka Pagi di saluran 116 My TV. Of course. Masih lagi sebab kita dah janjikan kepada mereka kita akan bawakan seorang atlet yang apa tu? handsome. Handsome. Ya, sebab Hailey dia ulang dari pagi tadi tau. Handsome guest kita kali ni. Janganlah pucuk lubang tengah-tengah line. Okey. Tanpa membuang masa, kita nak tunjuk kehandsomean, ketampanan guest kita kali ni. Jom kita pergi ke segmen Nak siapa tu? Hai, selamat pagi. Saya Kiu Ho Yen, seorang atlet negara. Selamat pagi, Steve. How are you? Sihat ke? Ya, sehat-sehat. Wah. Okey. Kita berbesar hati. Kita ada atlet negara masuk ke set Suka Pagi ni, Hailey. Betul. Bersempena dengan Hari Sukan Negara esoknya, kita bawa ke atlet. Betul. Betapa up to date-nya kita hari ini. Yep. Okey, hari ini bersempena dengan Hari Sukan Negara yang bakal menjelang tiba esoknya, kita sangat berbesar hati. Sebab hari ini kita ditemani dengan seorang atlet renang negara BBNU kita. Atlet muda lah kita, iaitu Steve Q in the house. And also, kita nak minta Steve kenalkan diri dan juga latar belakang Steve. Saya seorang perenang. Okey. And umur saya 21. Okey, 21 tahun. I sekarang sedang belajar di UCSI University. Studying in computer science. Computer science. Ingat tahu. Steve ni sambil berenang ni belajar juga. Belajar tu tak penting Steve Masih lagi bergelar seorang pelajar dan juga atlet. Ya. Tadi umur katanya 21 tahun. 21 tahun. Wow, begitu muda ya. Ya, 21 tahun buat apa? 21 tahun saya berada di UK time tu. Kelas kita United Kingdom Alright, kepada sesiapa yang tidak tahu, Steve mula melibatkan diri dalam sukan renang seawal usia 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun saya ingat saya beli gula-gula nangis je hidup saya. Saya lastik burung. Lastik burung. Kerja saya masa tu. Alright, dan mula menyertai skuad renang negara pada usia 17 tahun. Bagaimana Steve boleh menjinakkan diri dalam sukan renang ini dan kerana minat ataupun bakat yang dicungkil? Betul. Saya minat. Memang minat? Memang minat. Kerana abang saya. Masa dia berenang, saya nampaklah. Saya ingat, wah itu macam cool je. Okey. And then saya cakap, kalau saya boleh renang macam tu, bolehlah. Boleh juga. Boleh try. Okey. Try. Tak tahu lagi. Not as well as I think lah. Okay. And then I get better and better. Okey, dari 7 tahun tu, abang awak ketika itu dia juga adalah atlet negara ke atau bagaimana? Ataupun just berenang for fun? Baru berenang. Berenang. Dia pun start berenang 7 tahun. Okey. So masa tu dia 9 tahun, awak 7 tahun. Tengok abang berenang, saya pun nak berenang. Okey, teruskan si cantik. Okey, dalam semua family Steve semua atlet ke? Tak, bukan. Your parents ke? Saya dengan abang saya je. Sebab abang saya yang 7 tengok, tahun, 9 tahun tu. Sebab kita tengok abang Steve sendiri pun dah daripada umur 7 tahun juga, sama juga pun dah mula berenang. So saya ingatkan mungkin daripada keluarga atlet. Rupanya tidak. Bermula daripada berenang for fun saja-saja. Rasa minat tu terus pergi wakil Malaysia terus Bukanlah. Start slow-slow. Mula-mula start dengan menang sukan sekolah macam tu? Sekolah, club dan national, baru boleh negara. Samalah. Sebab dulu I pun atlet juga tau. Awak atlet apa, Hailey? Saya terjun papan. Samalah, kita samalah. Kita sama wakil Malaysia. Sama tak? Seperti mana yang kita tahu, Malaysia memenangi pingat emas pertama pada tahun 2021 di Southeast Asian Games melalui aksi hebat daripada Steve Q menerusi acara freestyle 200 meter. Dan selepas itu, of course, lebih banyak pingat yang dimenangi oleh Steve. Kita nak tahulah kan bagaimana Steve punya perjalanan, your journey setiap kali menyertai kejohanan. My journey is not that great at first. Okay. Semasa umur 14, 15, saya tak ada coach. Dia belajar you mana dapat training tu? I training kat kondominium. Sendiri. Sendiri? Mak saya coach saya. Oh, wow. Power lah mak Steve yang power sekarang. Dari mak mak yang ajar? Bukan mak yang ajar, mak yang guide saya untuk berenang. Masa tu baru
step. Masa tu KL punya coach baru datang, coach baru. So Okay. saya join, and then sekarang baru masuk national team. So everything getting better now. Wow, kan sekarang ni pun kabarnya Steve dah ada coach yang lebih kurang 5 tahun Coach 5 yang tahun, sama? ya. Chris Martin. Ya. Chris Martin. Chris Martin, ya. Bukan Itu Coldplay? Bukan Coldplay, bukan penyanyi lead kumpulan Coldplay itu Chris Martin, tapi ini adalah coach sukan renang untuk... Betul, maksudnya lepas ni kalau you menang lagi banyak pingat emas, kan you gantung gambar coach, gambar mak ada sebelah sekali. So mak you coach, tak ada coach masa tu? Mak pun adalah orang kata tulang belakang you. Yes. Ketika umur 14 tahun. Ui, power lah. Pinjam mak boleh? I pun macam nak jadi atlet. Oh, tak boleh. Mak saya. Kongsi mother lah. Mother-in-law maybe. Wish. Alright, ni. Macam yang kita tahu baru-baru ni di Malaysia turut menyertai Sukan Asia Hanzhou. Dan juga Steve sendiri menyertai acara 400 meter di Sukan Asia Hanzhou. Okey, boleh tak Steve kongsikan pencapaian dan juga pengalaman ketika berada di sana? Bagaimana di sana? Okey ke? Overall okay. Okay. Tapi unfortunately missed out podium by 0.31 second. Okey. So sikit 0.3 sahaja second ya. Ya, second. Allah. So miss Perak itu 0.8 second away. So semua close lah, tapi too bad. It's okay. Wow. Tapi it's okay, yes. Walaupun begitu, saya yakin awak pergi ke sana membawa nama Malaysia dan berjuang berenang bersungguh-sungguh untuk Malaysia. How do you feel about it masa dekat sana, masa you dah pulang ke sini? I feel great, but at the time is I lost, and then I have to fly back right away. I feel like the day is still there. I feel like the day just started. Faham. So I was down for a while until right now I still haven't overcome it. I say it's okay, Steve. We can't win any medals. I'm still a medal here. Oh iya. Okey, itulah You can win me. membezakan you dengan pemenang seterusnya itu adalah 0.3 saat. Wow. Tak apa. Itulah dalam orang kata apa, dalam game Pengiraan kan? Pengiraan ni kan kita tak boleh apa. Okey, Steve, seperti yang kita tahu kan, every athlete mesti ada tulang belakang ataupun your biggest supporter. Orang kata apa, sepanjang you bergelar dengan atlet. Tapi kalau untuk Steve, siapa you punya tulang belakang? Siapa biggest supporter you? Selain ibu you lah, I dah tahu dah, you jawab nanti. Actually, coach saya dengan family saya. Whatever I do, mereka support saya lah. So I pun sangat appreciated. Wah, itu dia. Coach lah. Selalu yang paling rapat dengan atlet, of course dia punya coach. Betul, selain ibu bapa kan. Selain pada parents. Okey. Steve, di dalam setiap pencapaian you kan, setiap kejohanan sukan yang Steve join, apakah memori yang tak dapat Steve lupakan? Macam di mana-mana kejohanan, di mana-mana pun perlawanan, apa yang you tak boleh lupakan? Tak kisah, yang tak dapat pingat pun tak apa, Yes, yang dapat yang pingat pun manis tak dan apa. pahit. Yes. Ya, ada dua kan? Yes. Okay. Saya cakap yang happy punya lah. Okay, Happy punya 22/1 SEA Games. SEA Games, okay. Kerana saya dapat 2 perak. Wow. Hari. Ada kat sini ke SEA Games punya? Ini yang this year punya. Okay, this year. Okay. So saya dapat 2 perak. Okay. I target 2 gold. Okey. Dua-dua pun perak. Okey. So saya nangis lah. Itu kenangan pahit lah. Tapi 2 hari later, Okey. I cakap sendiri, kalau tak dapat gold, saya akan tak happy lah. Yelah. So one chance. Saya give you a shot. And I get gold. So I was very happy. Okay. And until right now, I haven't even do back the PB since then. So I was really happy. Yeah, that's the most memorable swim I have. Faham? Itulah dia semangat juang kesukanan atlet negara kita, kontingen negara kita. Mereka target mereka of course semua kontingen negara kita target mendapatkan emas, gold. Tapi bila dapat gangsa kan, dapat perak, dapat perak dan menangis, itu menunjukkan betapa semangat kesukanan untuk negara kita. Yes. And also kabarnya Steve Q sekarang ni sedang menyiapkan diri untuk Olimpik Paris 2024. So far macam mana? Okey ke persiapan you? Training hari-hari? Okey lah. Back to back. Baru balik dari Hangzhou kan. Yes. Sekarang momentum sudah drop sikit. Faham. So sedang training back.
Okey, boleh tak Steve kongsikan apa medal yang ada ni dalam sukan mana ni? Yes. Ini sukan SEA Games this year. Okey, 2023. 2023 di Cambodia. Di Cambodia, ya. Satu gol dari 200 freestyle. Wow. Silver untuk 4 times 100 freestyle. Dan 400 meter freestyle. Bronze untuk 200 meter backstroke dan 4 times 100 meter freestyle. Wah, ada 4 times 200 meter freestyle. Sorry. dekat rumah ada tempat lagi ke nak gantung pingat? Ada rumah ai boleh gantung pingat you. Satu box buang je. Wah, jangan. Terlampau banyak pingat kan? Wow. Wow, okey. Untuk harapan Steve untuk kejohanan yang akan datang pula. The closest one is it Olympic Paris? Not really. I think the closest one should be next year Malaysia Open or something. Malaysia Open? Okay, itu pun you sedang prepare lah. It's a preparation for the meet for Olympic untuk kelayakan Olympic. Untuk kelayakan Olimpik. Good luck, Steve. You can do it, okay? Seronoknya borak dengan Steve ni, kan? Tapi kita nak sambung sekejap lagi lah. Kita nak sambung borak kejap lagi kita lah. nak sambung biar... dah sising dah nak pergi mana ni Biar sising? highly blushing kat sini bersama dengan Steve Cute ke Q? Cute. Steve Cute in the house. Alright. Okay, you guys, kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka Sangat. Welcome back, everybody. Hari ini kita kena semangat sikit. Semangat kesukanan sikit. Kita nak Hari Sukan Negara ni, guys. Ya. Kita kena bersemangat sikit. Betul. Kita ada sediakan kolam renang kecil kejap lagi. Kita nak suruh Steve Q berenang bersama kami di Suka Pagi. Kita dah cari ikut you punya panjang lah, you punya tinggi lah kan. So nanti boleh ni. Celupkan je tengok macam mana nak berenang. Okey. Silakan Elfi. Okey. Tadi Steve dah ceritakan bila tak dapat dapat any pingat dalam you punya perlawanan, you akan rasa you sedih, you menangis. Okey, apakah perasaan ketika itu? Untuk you adalah you terus hubungi your parents ke ataupun terus pergi dekat coach ke? The first thing, I'm furious. So I will find something to punch first. Marah lah. Apa-apa pun calm down dulu. Okey. Lepas tu tak pergi coach, tak pergi ibu dulu. Okey. Warm down dulu. Okey, betul. Yang paling penting, warm down dulu. Betul. Apa-apa pun buat yang kamu yang buat dulu. Okey, selepas tu baru pergi coach. Coach cakap, okey. Macam ni, you try your best. We try our best. So everything is good. Lepas tu baru ibu. Ibu selalu last lah. Yelah, takkan nak cakap sambil marah-marah ni. Tak menang ni macam mana. Tak menang lah. Faham. Kerana emotion kan. So emotion, kalau emotion overtake you, tak boleh lah. So you must calm down. Itu kata-kata Steve. Are you sure you athlete bukan psychologist? So I really need a psychologist right now. Itu dia kata-kata Steve ya. Okey, kalau jika ada masalah dengan keadaan marah pun, okey, jangan jumpa orang dulu kerana itu membuatkan dia kata lebih marah kan. Yes. So, calmkan diri dulu, tenangkan diri dulu. Yes. Wow, nampak tak? Okey, Steve, I nak tanya kan. Ni personal. Ini kita-kita je, orang tak tahu. I nak tahu, selain bakat you, selain berenang, apa lagi you boleh buat? Main gitar ke? Menari ke? Menari taklah. Main gitar pun tak. Okay. Tak boleh main any instruments. Okay. Tapi I'm good in sports. Any sports? Not in any sports, but I can do most of the sports. Kalau if let's say you tak jadi perenang, you jadi apa? Atlet apa? I minat basketball pun. Nampaklah. Sebab apa, Steve, kita nampak ketinggian dia memang cukup untuk main basketball lah. Betul. Ngam lah. Ngam lah. Dia patut lagi tinggi ke? Patutnya lagi tinggi. Kalau saya pergi pertandingan, mostly yang paling pendek lah. I dah tengok Steve dah cukup tinggi. Rupanya ada lagi tinggi. Kita jumpa dia pun macam ni dah. Ya, macam ni Steve. Okey, so kalau you bukan perenang, maksudnya you seorang pemain basketball. Ada lagi tak sukan lain yang Steve boleh main? Pingpong, badminton. Mana lagi lah. Banyak lagi. Okey. Dia memang dah dasar orang sukan. Highly. Ya. Okey, tadi awak first impression awak jumpa Steve macam mana? Oi, apa maksud tu? Opa.
Cute. Kyopta. Kyopta. Ya, cute sangat. Itu betul. Ah. Okey, bila sebagai atlet muda yang kacak dan bergaya, okey, kita nak tanya Steve, pernah tak you dapat love letter? Ada tak peminat you bagi hadiah dekat you? Bila nampak you, Steve, what I ni? Macam tu. Tak ada lah. Okay, so I'm from my secondary school is Victoria Institution. Okey. Oh, budak VR. Saya budak VI Boys School. Okey. So, takkan ada love letter. Okey. Takkan ada hadiah. Yelah, kalau ada takutlah Okey, itu dekat sekolah. Mungkin di social media ada orang DM peminat. Dia kata, I nampak you berenang, I love you. Macam tu contohnya. I mean, ada kot. Tapi yang maybe love put aside first, career first. Nampak tak fokus atlet negara kita? Salah kalau you check balik you punya DM kan. Okey, salah seorang yang hantar love letter, love DM tu adalah Hailey. Betul saya. Cuba you check betul-betul. Atas stiker tu ada stiker love. Ya ke? I ada buat satu, I ada bawa hadiah lah untuk you, Steve. Ya ke? Satu baju tapi muka I. So kalau you nak pergi berenang, you boleh pakai muka I. Okey, Hailey. Lah. Okey, itu yang saya macam respect kepada Steve Q ni kerana dia berjuang bukan cute tu untuk awak. Okey, bila dia berjuang tu kan untuk negara memang dia fokus 100%. Betul. Cinta tak ada. Dia letak tepi. Cinta tak ada, not available at current moment. Pandai-pandai bagi tahu. Okey. Alright, I rasakan untuk bagi Steve sendiri, I believe atlet semua dia ada sesuatu yang dipegang. Macam untuk Steve sendiri, untuk menjadi seorang atlet di usia muda, what is the most important thing for you? Apa yang elemen paling penting untuk menjadi seorang atlet? Discipline, hardworking. Wow, solid. Most important. Yang pertama adalah disiplin, kedua adalah hardworking. Okey, disiplin. Apa yang you boleh when it comes lebih to you detail? punya sports? Masa yang tidur. Bila makan. Okey. Recovery. Okey. Semua siap-siap. Perlu yang buat. Kerana kalau tak buat akan affect your performance. Okay. Ini a must lah. So yang apa-apa jumpa kawan apa pun nak letak. So you tak boleh nak hang out malam-malam? Tak hang out. Saya selalu 10 jam 10 tidur. Okey. Okey, tadi Steve ada cakap mengenai recovery, okey, iaitu waktu rehat. Okey, waktu training latihan you untuk seminggu tu berapa jam dan berapa hari? 1 minggu 7 hari. Wow, 7 hari. Itu 1 minggu. Itu 7 Saya cakap 7 hari saja. Okey, aku ingat kedua. Okey. Saya train 6 hari. Okey. Sunday off. Sunday off. Hard off. Tapi 1 week 10 kali. 10 times. Training. Takut Berlatih dia dengar 10 kali. So satu session around 2 hours. Satu session 2 jam. 2 jam. Wah, 10 kali dalam seminggu ya. Wow. Dan waktu rehat adalah waktu hari Ahad. So pergi massage atau apalah. Wah, tengok tu pengorbanan atlet-atlet Malaysia ni untuk korang yang selalu bersorak kat luar TV ni. Kan? Ini dia pengorbanan atlet-atlet Malaysia untuk penonton-penonton, untuk rakyat Malaysia, untuk bagi kita bangga. Kena training 10 kali tau. Betul. 7 hari tau dia punya ni. Kepada anda yang hanya menonton mungkin di stadium ataupun di kaca TV dan bila mereka pulang tanpa membawa apa-apa, tapi di sebalik pencapaian mereka ataupun kekecewaan mereka, ada waktu latihan yang mereka berikan. Yes, betul tu Elfie. And also kita nak minta lah sedikit kata-kata motivasi daripada Steve kepada atlet-atlet muda dekat luar sana yang sama usia dengan Steve, tapi yang dah nak give up sebab dia tak pernah meraih pingat. Apa you punya motivation quotes by Steve Q? Saya selalu think is what's your goal? Okay. Most importantly. Kalau you achieve goal awak, then okay lah. You nak retire dengan happy goal, okay. Kalau you belum dapat achieve goal yang itu, you try harder. Until you cannot. Until one day you limit, you hit. And then you say, okay, I should stop. Itu sentiasa yang paling penting. Go. At least you tried your best. Yes, Put your at best. least you try your best to achieve your goal. Even though you know you didn't hit your goal, but at least you try your best. Bersemangat kita dengar. Itu dia. And also Steve, sebelum kita nak mengakhiri Suka Pagi kita pada hari ini, bersempena dengan Hari Sukan Negara, kita nak minta ucapan daripada Steve sebagai seorang atlet renang Malaysia yang membawa pulang pingat, yang mengharumkan nama Malaysia. Apa ucapan daripada Steve? I say
happy celebration Hari Sukan Negara. Ya. I hope everyone's involved in sports. Keep your body healthy. Yeah. Itu dia kata-kata semangat ya, involve dalam sport ataupun sertai segala sukan yang ada. And of course, kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Steve. Good luck daripada tim Suka TV dan juga kepada daripada rakyat Malaysia sendiri untuk I rasa Malaysia Open yang paling latest sekali bagi kelayakan Steve untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik ke Paris 2024. Thank you so much untuk Malaysia. Selamat menyambut Hari Sukan Negara kepada rakyat Malaysia di luar sana, kepada penonton-penonton Suka Pagi. Perbanyakkan diri untuk bersukan, beriadah. Orang kata semarakkan lagi sukan di Malaysia. Yes, maju sukan untuk negara. Alright, kita nak tutup Suka Pagi kita hari ini. Assalamualaikum, saya Alfie Martin. Dan saya Haila Habibti. Suka TV. Suka sangat.